Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Good morning Malaysia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, bertemu lagi kita dalam program Capsule Kemahiran ILKBS siri keempat bagi tahun 2021. Baik, untuk makluman semua, program kita akan bersiaran secara langsung setiap hari Khamis jam 10 pagi di platform Facebook page ILKBS. Jadi jangan lupa tunggu janji kita setiap minggu dengan pelbagai topik dan kupasan dari panel-panel. Ya. Baik. Minggu lepas kita berikan laluan kepada webinar bersempena dengan program Career Fest yang telah berlangsung di IKBN Pertak Hulu Selangor dengan pelbagai pengisian. Walaupun dalam suasana PKP, sambutan yang diterima tidak kurang juga hebatnya. Jadi, terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah terlibat untuk menjayakannya. Kita teruskan lagi. Hari ini, hari Khamis 8 Julai 2021. Kita bersiaran pula hari ini juga di dalam negeri Selangor, tetapi kita bersiaran dari mini studio IKTBN Dusun Tua di Hulu Langat. InsyaAllah anda akan bersama dengan saya, Nur Fahmi Haji Nordin, aka Cik Mi, moderator program untuk pagi ini. Juga ditemani rakan saya di kru-kru produksi. Kita ada Cik Am, kita ada Cik Raziz, dan juga kita ada jemputan khas dan ahli panel yang akan bersama-sama kita, yang kita jemput untuk bersama dengan kita dalam program hari ini untuk mengupas tajuk-tajuk yang kita rancangkan. Jadi terutama pada hari ini, tajuk utama kita hari ini ialah bidang utama reka bentuk produk industri janaan ekonomi masa hadapan. Itulah tajuk utama kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada semua yang berada di talian. Saya mungkin tak dapat melihat siapa yang berada di talian sekarang, tetapi apapun siapapun anda yang berada di talian menemani kami, jadi terima kasih kami ucapkan kepada semua. Jangan lupa kita share dan like kepada siaran ini kepada semua rakan-rakan kita. Semoga ianya bermanfaat. Jadi jika ada soalan sepanjang program ini, jika anda ada sebarang soalan ataupun pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah rakan-rakan produksi kita akan bantu untuk dipanjangkan dan dijawab oleh panel-panel kita pada hari ini. Sesungguhnya kita masih lagi dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kami di Selangor khususnya beberapa mukim telah diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. Di antaranya ialah di Dusun Tua ni. Jadi sama-samalah kita patuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jagalah keselamatan dan kesihatan, lindung diri, lindung semua. Baik, seterusnya sebelum kita pergi ke segmen kita pada pagi ni, apa kata kalau kita saksikan dulu klip video yang disediakan oleh pihak penganjur.
Baik, kita kembali ke mini studio IKTBN Dusun Tua. Demikian tadi video ringkas yang disediakan menerangkan tentang institusi latihan kemahiran belia dan sukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Baik, jadi kita tengok kepada saya baru dapat kita ada rakan-rakan kita yang berada di talian. Kita ada Syafri Nizam. Syafri Nizam, terima kasih. Tamrin, terima kasih Cik Tamrin, Mak Fakrul dan juga Mazlan Jail. Jadi rakan-rakan kita yang sudah berada di talian, terima kasih kami ucapkan, dan kita panjang-panjangkan, kita hebah-hebahkan, kita kongsikan program kita hari ini ke laman sosial anda supaya kita dapat bantu untuk anak-anak muda dan juga siapa saja di luar sana yang memerlukan informasi berkenaan dengan ILKBS, terutamanya dalam bidang kemahiran. Baik, di mini studio kita hari ini turut bersama dengan kita di studio kalau kita adik sebagai ketua jabatan. Jadi pada hari ini kita bersama-sama dengan Puan Dalila binti Syaringat, pengarah Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Dusun Tua. Assalamualaikum Puan. Terima kasih dengan kami dalam program Kapsul Kemahiran ILKBS pada hari ini, ya, walaupun sibuk dengan pelbagai tugasan, meskipun kita dalam PKPD kita masih ada banyak perkara yang perlu diselesaikan. Jadi kepada anda yang berada di luar sana, sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun ingin dikongsikan pandangan-pandangan terutama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini, anda boleh nyatakan ataupun masukkan di dalam ruang komen siaran kita pada hari ini, ya. Baik, jadi Puan, apabila kita katakan tentang program latihan Puan tentang kemahiran, jadi boleh tak kalau Puan mungkin ada rakan-rakan kita ataupun penonton kita yang baru kali pertama bersama dengan kita, jadi boleh tak Puan kalau kita kongsikan apa itu ILKBS dan apa itu TVET? Silakan Puan. Okay, so terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah ya, pagi ini dapat kita bersama-sama dalam Facebook Live Kapsul Kemahiran Belia bagi IKTBN Dusun Tua. Jadi terlebih dahulu saya menjawab kepada soalan Tuan Moderator berkenaan dengan ILKBS, ya. So ILKBS adalah singkatan kepada Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan, ya, dan institusi ini diletakkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Sebanyak 22 institusi latihan kemahiran belia dan sukan, iaitu Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara, Institut Kemahiran Belia Negara, dan kita ada Akademi Kemahiran Belia Golf, dan yang terbaru kita ada Institut Kemahiran Sukan Negara, ya. Di seluruh negara, ya, di semua negeri kita ada ILKBS. Dan ILKBS ni kita melaksanakan program TVET, ya, program TVET iaitu program pendidikan dan latihan technical dan vocational, ya, yes. Okey. Jadi di bawah Kementerian Belia dan Sukan, salah sebuah kementerian ni Puan, salah sebuah kementerian agensi yang melaksanakan TVET, Technical Vocational Education and Training, pendidikan, latihan, teknikal dan vocational. Jadi kalau anda di luar sana masih tertanya-tanya dan apa itu TVET, jadi hari ini Puan Dalila dah kongsikan tadi apa dia Puan, program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Ya, jadi kita di ILKBS kita bersama-sama kita melaksanakan program latihan dan teknikal dan vocational. Jadi itu secara umum di bawah ILKBS. Saya pun terkejut juga sebab dulu kita tahu IKTBN Puan, kan? Jadi sekarang kita dah ada Akademi Belia Golf, yang melatih khas untuk industri golf. Jadi yang terbaru kita ada Institut Sukan. Jadi di Kuala Langat Puan, ya. Jadi kita ada macam-macam untuk belia-belia di luar sana. Lihat di mana minat dan kecenderungan anda, sertai kami di ILKBS, ya. Jadi Puan, itu secara umum tadi Puan. Jadi seperti mana yang saya kongsikan dengan anda semua di talian, Puan Dalila ialah pengarah di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara
Jadi di kesempatan ni kita berikan ruang dan peluang pada Puan Dalila untuk berkongsikan apa yang kita ada di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Dusun Tua. Okey, so untuk para belia khususnya, ya, untuk para belia khususnya sama ada lepasan sekolah, ya, ataupun mana-mana belia di luar sana, kita ada pelbagai program di IKTBN Dusun Tua. Ya, so terlebih dahulu IKTBN Dusun Tua ni terletak di Hulu Langat, Selangor, di pinggir Kuala Lumpur saja, lebih kurang 25 km dari Bandaraya Kuala Lumpur, ya. Dan IKTBN Dusun Tua kami menawarkan pelbagai program, ya, antaranya adalah program sepenuh masa yang merupakan kita punya core business lah, ya, core business IKTBN Dusun Tua. Dan kalau kita lihat ILKBS dia menawarkan pelbagai program, ya, daripada program hospitality-nya macam-macam lah, ya. Dan di IKTBN Dusun Tua kita telah pun dikhususkan kepada 3 jabatan utama. 3 bidang utama, Ya, Puan. 3 bidang Kita ada utama. 3 bidang utama. So 3 bidang utama ni adalah automotif, electrical dan juga mechanical. Ya, dan di bawah 3 bidang utama tersebut kita menawarkan 12 jurusan. 12 jurusan. atau kursus begitu kan? Ya, betul. 12 kursus. 12 ya. kursus. So ada begitu banyak pilihan lah, ya, untuk belia khususnya lepasan SPM untuk menyambung pengajian di dalam bidang kemahiran, ya, terutamanya kepada para belia yang berkecenderungan lebih kepada bidang kemahiran, ya. Dan saya senaraikanlah, ya, di bawah 3 bidang tadi, kursus-kursus yang ditawarkan, ya, di bawah Jabatan Elektrik, kami menawarkan kursus penjaga jentera elektrik, kursus pendawaian, ya, dan yang mana daripada segi pensijilannya adalah di bawah Suruhanjaya Tenaga. Dan juga di bawah Jabatan Elektrik juga kita ada penyejuk bekuan dan penyamanan udara. Itu aircon, Puan, kalau dekat bahasa luar dia aircon lah. Bahasa ni aircon lah, selanggara aircon. lebih senang faham kan. Ya, okey, baik. Dan seterusnya di bawah Jabatan Otomotif, ini lebih kepada kenderaan lah. Kenderaan. Tapi kita pecah-pecahkan sebab TVET ni dia nak lebih mengkhusus. Dia lebih mengkhusus. Dia ada Kita khusus. kita tidak menawarkan otomotif secara umum. Ya, tapi kita khususkan supaya dia menjadi specialized, ya, menjadi specialist, ya, menjadi specialist dalam bidang dia. So di bawah bidang otomotif kita ada penyelenggaraan kereta, penyelenggaraan kenderaan perdagangan, ya, kenderaan perdagangan ni macam bas, lori semua tu. Dan kita juga ada penyelenggaraan jentera berat. Penyelenggaraan jentera berat ni termasuklah excavator, ya. Macam lori traktor begitu, Puan. Lori traktor tu masuk di bawah kenderaan perdagangan. Ya. Jadi siapa yang suka yang besar-besar tu boleh pergi ke yang jentera berat ni lah. Ya. Dan yang terakhir di bawah otomotif adalah semburan cat. Dan semburan cat ni merupakan satu bidang yang sangat diperlukan oleh industri pekerjaan sekarang. Ya, sangat diperlukan, ya. Dan yang terakhir di bawah jabatan mechanical ataupun di bawah bidang mechanical kita ada 4 lagi kursus, iaitu kursus pemesinan am, kimpalan, penyelenggaraan industri dan reka bentuk produk industri. Ya, reka bentuk produk industri ni istimewanya dia adalah pada masa ini adalah kursus monopoli yang dijalankan di IKTBN Dusun Tua untuk institusi latihan di bawah Kementerian Belia dan Sukan lah. Khusus di IKTBN Dusun Tua, eksklusif hanya di Dusun Tua. Ya, so bidang ini yang kita akan kongsikan pada hari ini, ya, oleh pengajar pakar kita daripada segi apa itu reka bentuk produk industri, ya, dan apa keperluan di industri dan juga apa peluang pekerjaan selepas dari pelajar-pelajar lepasan bidang ni. Jadi potensi jangka panjang apakah yang boleh ditawarkan betul. kepada penjanaan ekonomi di masa hadapan khususnya. Jadi ini nampak kita ada macam-macam di IKTBN Dusun Tua. Jadi hari ini yang kita akan kongsikan ini, kita akan pergi menjurus kepada reka bentuk produk industri, bidang reka bentuk produk industri. Jadi agak mengejutkan kerana IKTBN Dusun Tua, Puan Dalila menerajui sebuah agensi yang menganjurkan kursus yang eksklusif hanya di Dusun Tua, reka bentuk produk industri. Dan saya juga dapat makluman yang reka bentuk produk industri ini sudah dinaikkan dari peringkat sijil diploma, Puan. Ya, betul. Sekarang kita telah menawarkan program diploma bagi bidang reka bentuk produk industri. Sehingga ke peringkat diploma. Ada program lain yang masih lagi di peringkat sijil, tetapi istimewa reka bentuk produk industri ditawarkan sehingga ke peringkat diploma. Ya, betul.
Jadi apa yang dikongsikan hari ini, sebab selepas ini kita ada panel yang akan mengupas tentang reka bentuk produk industri. Jadi jika ada soalan-soalan kita di talian, Boleh saya tambah sikit Tuan silakan Puan. Saya mengambil peluang ini untuk berkongsi program-program lain ya, untuk belia-belia di luar sana ya, yang mungkin ada pelbagai sebenarnya belia yang kita sasarkan ya. Kita juga menawarkan kursus separuh masa, kursus dalam bentuk bootcamp, iaitu kursus di mana kita membuat kerjasama dengan industri dan kita menjanjikan pekerjaan ya. Kita juga melaksanakan kursus SLDN, kita juga mengambil tempahan melalui job order dengan pihak industri ataupun individu luar ya. Dan untuk keusahawanan kita juga melaksanakan program TVETpreneur, dan kita juga menyokong aspirasi kerajaan dalam bidang pertanian melalui program Agropreneur, dan kita juga kita juga menyediakan ataupun melaksanakan kursus ya untuk belia-belia autism yang berkeperluan khas. Ya, yang berkeperluan khas ya, dalam bidang IT. Dalam bidang IT. Di IKTBN Dusun Tua. Itu tambahan. Baik. Bermakna kalau dulu hanya kita kalau di IKTBN Dusun Tua khususnya dikaitkan hanya dengan program kemahiran sepenuh masa. Ya. Tetapi sebenarnya lebih dari itu Puan ya. Lebih dari itu. Jadi kita ada pelbagai kita berfungsi dengan masyarakat dengan industri di luar sana Puan. Ya. Jadi anda di luar sana bukan saja remaja-remaja di luar sana, malahan sekiranya anda pemain-pemain industri yang berminat untuk mengembangkan sayap perniagaan anda ataupun memerlukan perkhidmatan dari IKTBN Dusun Tua atau mana-mana IKBS, kita ada ruang dan peluang untuk anda berkolaborasi Puan ya, untuk membangunkan dan menjayakan ekonomi negara, khususnya tambahan pula dalam keadaan kita dalam pandemik COVID-19 Puan. Jadi kita pendekatan yang berbeza, terutamanya apa yang kita lakukan, seperti apa yang kita lakukan hari ini ya. Sekiranya mungkin kalau tak ada program pandemik yang berlaku, mungkin kita belum dapat bertemu begini Puan. Ya, betul. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua anda yang berada di talian. Jadi kongsi-kongsikan, jangan lupa like dan share siaran kita hari ini kepada rakan-rakan anda. Jadi setakat ini itu yang dapat kita kongsikan dari pengarah Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Dusun Tua pada hari ini. Jadi kita harapkan segalanya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Puan. Jadi semua. kepada semua yang berada di talian, InsyaAllah selepas ni kita akan ke segmen utama kita yang akan membincangkan tajuk utama kita pada hari ini, iaitu bidang reka bentuk produk industri, janaan ekonomi masa hadapan, bersama dengan panel jemputan kita. Kita ada bawakan ke mini studio. Jangan risau, walaupun kami dalam PKPD segala SOP dan juga tata cara telah pun diambil. Jadi sama-sama kita jaga semua. Jadi sebelum tu, apa kata kalau kita saksikan dulu video yang telah disediakan ini.
Baik, kita kembali ke mini studio KTBN Dusun Tua, Hulu Langat Selangor. Anda bersama dengan saya, Cik Mi dan juga Cik Am, kru produksi untuk program kita hari ini, Kapsel Kemahiran Belia Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan, siri yang keempat untuk tahun 2021. Jadi kita ke tajuk kita hari ini iaitu bidang reka bentuk produk industri janaan ekonomi masa hadapan. Jadi seperti mana yang kita janjikan tadi, kita akan bawakan panel untuk sama-sama berkongsi dan juga mengupas tentang apa itu reka bentuk produk industri. Jadi sebelum tu kita tengok dulu rakan-rakan kita yang berada di talian. Terima kasih kita ucapkan kepada mereka semua. Kita ada Puan Nur Aznita, terima kasih. Sofian Ismail, Akmal Hakim, Siti Nurliana, terima kasih. Kemudian kita ada Shirley Azizi, Jarod Mem Fairuz, Isaac MK, terima kasih. Aisyah, Muhammad Arshad, kita ada Encik Bisharuzi, terima kasih di atas keprihatin anda. Kita ada Syamsul Sam, terima kasih kepada semua yang nama-nama yang oh ya, tak lupa Cik Kombati, terima kasih kerana berada di talian bersama dengan kita hari ini. Kongsi-kongsikan, jangan lupa like dan share siaran hari ini untuk kita kembang dan sebar luaskan informasi dan juga maklumat yang kita ada bersama masyarakat di luar sana. Jadi seperti mana yang kita janjikan tadi, kita ada panel hari ini. Jika anda ada sebarang soalan, sebenarnya saya bawakan panel pada hari. Jika ada anda ada persoalan ataupun kemusykilan, boleh diutarakan di ruang komen yang kita sediakan di Facebook. InsyaAllah ada kesempatan kita akan cuba menjawab persoalan-persoalan yang anda utarakan. Jadi siapakah panel kita pada hari ini? Baik, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, panel kita hari ini secara latar belakangnya seorang yang pernah menyertai dan juga merangkul beberapa pingat di dalam pertandingan-pertandingan seperti merangkul pingat emas ataupun Johan pertandingan kemahiran Malaysia pada tahun 1998 dalam bidang pattern maker, pemegang pingat gangsa MySkill 2014 dalam bidang cabinet making, antara pakar negara yang menjadi juri dalam pertandingan kemahiran Malaysia, dan juga beliau merupakan salah seorang tenaga pengajar di bahagian reka bentuk produk industri IKT. Jadi siapakah yang saya maksudkan itu tadi? Jadi kita perkenalkan, kita bawakan di mini studio IKTBN Dusun Tua, Encik Faizal Ruzaman Ahmad Syarudin, atau lebih dikenali dengan Encik Faizal. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cik Fahmi. Terima kasih. Boleh kalau saya panggil Cik Faizal? Boleh. Baik, terima kasih Cik Faizal kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami untuk program hari ini, Kapsel Kemahiran LKBS. Ya, jadi kita akan bersiaran lebih kurang 1 jam untuk kita sama-sama kita lihat tentang industri reka bentuk produk industri, ya, dan bagaimana menjana ekonomi negara. Jadi untuk yang makluman kepada semua di luar sana, inilah dia Encik Faizal Ruzaman. Encik Faizal. Jadi boleh kalau Cik Faizal kongsikan sedikit tentang latar belakang Cik Faizal, boleh. bagaimana Cik Faizal dalam bidang kemahiran dan apa yang membuatkan Cik Faizal berminat untuk mendalami bidang reka bentuk produk industri ini, Cik Faizal. Silakan. Dulu saya perkenalkan diri saya dulu lah. Nama saya Faizal Ruzaman bin Ahmad Syudin. Okey, sebelum tu assalamualaikum kepada semua lah. Kepada moderator, Cik Nur Fahmi, Cik Nur Fahmi. Okey. Saya bermula mengenal kemahiran ni bermula pada apabila saya diterima masuk di institut latihan, iaitu di Institut Latihan Mara Lumut. Bermula dengan bidang foundry dan pembuat corak. Selepas itu saya belajar berkenaan kemahiran ni, kenal kemahiran, baru saya tahu apa itu kemahiran lah. Selepas itu saya pernah bekerja di sektor industri selama 4 tahun. 4 tahun saya bekerja industri
dalam bidang pembuatan, iaitu pembuatan sand molding lah, berkaitan molding jugalah. Selepas pada tu saya berhenti, saya memohon untuk memasuki PPLB, dan saya diterima masuk bermula tahun 2003 dalam jurusan pembuat perabot dan hiasan dalaman. Itu adalah jurusan saya yang pertama lah untuk yang masa saya bekerja. Okey, seterusnya saya pernah mewakili MARA untuk pertandingan kemahiran pada tahun 98, dan juga pernah mewakili KTBN Dusun Tua pada tahun 2014 lah, dalam kategori pengajar untuk bidang cabinet making. Okey. Seterusnya saya sekarang bertugas dan mengajar di bidang reka bentuk produk industri lah. Kalau diikutkan jurusan foundry dan pembuat corak dan bidang pembuat perabot tak jauh bezanya. Cuma di reka bentuk perabot ada reka bentuk produk dia, untuk pattern maker ada reka bentuk produk dia lah. Cuma kaedah penyampaian dan pembuatannya saja yang berbeza. Okey, daripada tu saya tengok bidang IPD ni lebih pada tu yang membuatkan saya berminat lah untuk mendalami lebih lagi dalam bidang IPD ni. Jadi Cik Faizal, bermula dari teknologi foundry, kemudian pergi ke perabot, kan? Kemudian sekarang mereka bentuk produk-produk industri. Jadi transisi dengan pengalaman hampir 4 tahun di industri, terdedah dengan pelbagai teknologi dan juga sistem. Kemudian terjun untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Jadi pengalaman yang ada di industri dikongsikan dengan para pelajar. Saya dengar Cik Faizal dulu dari pembuatan perabot. Kalau hasil kerja Cik Faizal banyak juga yang disiarkan di media-media, jadi diiktiraf dan diterima oleh industri. Jadi hari ini sekarang kita beralih kepada reka bentuk produk industri. Jadi bagaimana peranan dan juga isi tentang industri product design ini tadi boleh kita bawakan untuk membantu menjana kepada pendapatan ataupun ekonomi individu, organisasi dan juga negara. Okey, saya akan terangkanlah serba sedikit mengenai menjana ekonomi dalam bidang reka bentuk produk industri ni lah. Sebelum tu saya akan menerangkanlah seberingkas perjalanan, kena tahu perjalanan pembelajaran dulu. Sistem pembelajaran. Dulu. Jadi corak pembelajaran. Corak pembelajaran kena faham. Kena faham yang mana ia boleh membantu ekonomi untuk menjana ekonomi lah masa depan. Okey, apa yang kita perlu tahu dalam reka bentuk produk industri ada tiga jenis. Tiga jenis produk, iaitu reka bentuk produk sendiri, reka bentuk perabot dan reka bentuk otomotif. Itu di antaranya tiga kumpulan yang saya akan terangkan satu-satu nanti. Okey, yang pertama reka bentuk produk tu bermaksud contoh barang elektrik, barangan elektronik lah, perkakas dapur, dia kira dalam satu reka bentuk produk. Okey, seterusnya itu contoh lah. Sebenarnya dia banyak lagi. Ada macam-macam lagi. Jadi kita cuba dapatkan 2 atau 3 hari ni. Sebagai pengenalan sajalah. Sebagai pengenalan. Seterusnya reka bentuk produk lah. Yang ni saya biasa buat. Reka bentuk produk perabot. Seperti kerusi, meja, rak TV, rak gantung kan. Dan macam-macam lah untuk reka bentuk produk perabot ni. Dan juga kalau kita boleh lihat di atas meja kita hari ni, kita juga ada hasil-hasil yang disediakan, yang dihasilkan melalui dengan proses yang Cik Faizal malam tadi. Itu di antaranya lah. Satu lagi reka bentuk otomotif. Contoh reka bentuk produk kereta itu sendiri. Jadi kereta itu otomotif. Tetapi untuk menghasilkan kereta datang dari reka bentuk produk industri. Bermakna otomotif ni bermaksud contoh dia meluas. So kapal dikira otomotif juga. Kapal terbang ke macam tu lah. Dikira satu untuk reka bentuk otomotif lah. Jadi semuanya melibatkan reka bentuk. Ya, semua melibatkan reka bentuk. Sama ada otomotif ataupun mekanikal dan sebagainya. Jadi ada unsur-unsur ataupun yang keperluan dalam bidang reka bentuk produk industri. Jadi saya membayangkan lukisan-lukisan, geometri, isometrik dan sebagainya. Tetapi mungkin ada yang dari sebelum itu lagi. Kan dia ada proses-proses lagi tu. Saya akan terangkan sikit. Baik. Jadi boleh silakan. Saya akan terangkan contoh sikitlah sebagai ringkasnya. Okey. Dalam pembelajaran di IBD biasanya kita akan untuk pelajar-pelajar ni kita
kita serahkan dia untuk mencari idea Mencari. dia masing-masing. Selepas idea kita akan pergi kepada lukisan. Buat lukisan. Lukisan, sketching. Ada kelas lukisan di situ. Ya, ada lukisan gitulah. Lukisan seterusnya kita akan mengajar dia kaedah menggunakan lukisan digital. Lukisan digital kita akan menggunakan konsep 2D dan 3D lah. Wah, 2 dimensi dan 3 Ya, dimensi. untuk 2D dan 3D dengan menggunakan software application terkini. Biasa kita akan ajar menggunakan Inventor. dan juga AutoCAD lah selain daripada SketchUp. Oh, so kita ada AutoCAD. Ya. Dimasukkan dalam pembelajaran. Ya. Okey, dia akan diguna AutoCAD untuk menghasilkan lukisan-lukisan secara digital ni lah. Ya. Selain pada tu kita akan teruskan lagi. Sebenarnya dia panjang juga. Kita akan teruskan lagi dengan pembuatan 3D printing ataupun mock-up dia. Wah, ada Ada mock-up. Selepas masuk 3D ni kita akan buat mock-up lah. Buat mock-up untuk 3D printing. Lepas tu kita akan janakan dia untuk projek sebenar. jadi masuk Cik Faizal dari digital, Ya. kemudian kita jadikan di fizikal. Physical. Yes. Ada kalau biasa kita akan cetak di kertas, kali Ya. ini dicetak menjadi 3 dimensi. 3 dimensi. Selepas 3 dimensi kita akan jadikan dia real project lah. Real project. Mengikut ukuran. Selepas tu sebab projek tu kita akan adakan jaminan kualiti. Mana ada quality assurance di situ. Ya, kita adakan jaminan kualiti. Dan itu pembelajaran untuk sistem pembungkusan macam mana. Dan seterusnya macam mana kita nak pasarkan. Wow, jauh. Itu ada konsep di dalam konsep pembelajaran di IPD ya. Jadi- konsep di IPD kita ada konsep macam tu. Jadi memang sesuai hari ini kita melihat bagaimana IPD untuk membawa kepada janaan ekonomi Yes. ke arah itu. Saya boleh terangkan sikit lagi tak? Baik, silakan. Saya bagi satu contoh lah. Satu contoh yang paling mudah sekali yang biasa kita tengok. Contoh kita nak buat sebuah meja. Sebuah meja. Oh contoh. Baik, Contoh baik. Kita ambil contoh sebuah meja. mudah. Contohnya macam mana kita nak buat. Okey, daripada idea, perkembangan idea terus ke lakaran, daripada lakaran terus ke lukisan digital menggunakan 3D printing kan. 2D, lepas tu jadikan dia mock-up. Daripada mock-up terus jadikan objek sebenar. Oh, jadi banyak kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk proses tu. Okey, daripada projek sebenar tu, dari jadi projek sebenar tu, macam mana kita nak melaksanakan untuk menjadikan ia satu projek sebenar. Oh, jadikan satu projek yang sebenar. Ya. Jadi diterjemahkan Ya. menjadi projek yang sebenar. Okey, daripada situ projek sebenar tu di bengkel IPD ni, di bengkel IPD ni kita terdapat mesin-mesin lah. Mesin-mesin yang agak canggih lah, bagi saya agak canggih juga dengan perluan dia. Berbeza dengan zaman dahulu. Berbeza dengan zaman dulu, kita ada mesin kerja kayu, kita ada mesin metal, welding, MIG, TIG ya, untuk kegunaan pelajar lah. Di samping kita akan mengajar jugalah cara menggunakan CNC. CNC. Ya, CNC. jadi Di situ kita akan ajar macam mana mengendalikan mesin CNC dan juga mengendalikan Mastercam ataupun CAD-CAM lah. bunyi agak jargon di situ. Kita ada CNC, kita ada CAD-CAM dan sebagainya. Jadi boleh Cik Faizal kongsikan apa itu? Mungkin yang di luar sana belum pernah dengar begini. CAM tu ialah kalau legal kita akan belajar Mastercam, program dia. Program. Satu program yang kita buat di CAD-CAM, AlphaCam lah, maksudnya saya guna biasa AlphaCam, CAD-CAM. Kita buat drawing dekat situ, kita akan transfer ke mesin. Jadi design kemudian kita transfer ke mesin, dan mesin akan menjalankan proses dia untuk menghasilkan apa yang dilukis tadi. Ya, itu bergantung pada kita lah apa kita nak buat tu. Baik. Satu lagi kelebihan di IPD ni, pengajar-pengajarnya mengikut bidang. Kita ada pelbagai bidang sebenarnya di IPD ni. Pelbagai latar belakang pengajar. Kita ada yang datang dari latar belakang macam Cik Faizal dari foundry mungkin. Okay, saya foundry, kayuan. Lepas tu ada daripada bidang welding Atau kimpalan, otomotif. Ya, dan satu lagi adalah daripada bidang software lah, perisian. Inventor. Kita ada kepakaran-kepakaran kat situ lah. So, pelbagai kepakaran. Yes, pelbagai kepakaran yang bergabung untuk memberikan input ataupun ilmu, kemahiran kepada pelajar-pelajar di reka bentuk produk industri. Jadi ini yang menunggu anda, anak-anak muda di luar sana, jika anda bersama dengan reka bentuk produk industri. So itu ialah antara proses. Jadi hasil keluaran itu tadi
membawa kepada penjualan. Ya, penjualan. Ya. Okey. Jadi ada kontak ataupun mungkin pendedahan untuk penjualan bersama dengan industri barangkali. Sebelum tu saya nak terangkan sedikit lah. Bagaimana pelajar-pelajar ni setelah menggunakan peralatan dokumen, kita akan ajar peralatan satu persatu lah. Setiap mesin tu kita akan ajar. Bermakna mesin yang ada di IKBN ni dia tak lari jauh dari industri. Di industri. Di industri. Bermakna apabila dia keluar nanti dia tak merasa kekok lah menggunakan peralatan yang di industri. Yang sudah didedahkan padanya. Yes, bermakna laluan dia tu, laluan ke industri tu lebih mudah. Bermakna dia tak lalu industri untuk menjana di antara lah menjana ekonomi pelajar tersebut lah. Jadi peluang pekerjaan, peluang pekerjaan lebih mudah lebih untuk mudah. mereka. Yang itu jika ingin bekerja di industri. Industri. Apakah mungkin kalau untuk menjadi seorang perusahaan sendiri? Okey, kalau contoh sekiranya lah ada pelajar-pelajar yang ingin menjadi usahawan atau bekerja sendiri, kita juga ada modul-modul berkenaan lah. Macam pembuatan laser cutting, sandblast, 3D printing, yang kita ajar lah. Itu boleh buat bisnes sendirilah kalau nak buat. Ya, okey, di sini saya akan bagi contoh lah. Ini di antara hasil kerja pelajar yang telah dibuat lah. Di antaranya lah ini menggunakan laser cutting. Design pun budak-budak student yang buat. Jadi ini pelajar yang sediakan. Pelajar yang Jadi hasil kerja ataupun hasil idea dari pelajar yang diterjemahkan. Yang diterjemahkan. So ini adalah teknologi laser. Menggunakan laser cutting. Okay, ini di antaranya lah. Ini di antara yang kita student yang telah buat lah. Ini di antaranya. Jadi boleh Cik Faizal, kalau Cik Faizal boleh kongsikan sikit tentang apa latar belakang produk yang Cik Faizal buat pada hari ini. Okey, yang kedua saya akan terangkan mengenai ini nampak 3D printing ni lah. Yes. Ini sebenarnya ialah projek akhir semester 3 ni. Yang student buat daripada lukisan tadi diterjemahkan kepada bentuk 3D printing ni. Ni 3D printing. Jadi selalunya biasa kalau kita di bangku sekolah, biasa yang kita sebut kalau printing atau mencetak, kita akan bayangkan dicetak di atas kertas. Tapi direka bentuk produk industri, dia memang dia akan jadi dalam bentuk 3 dimensi. Jadi agak mengejutkan. Jadi mungkin kalau zaman saya dulu mesin cetakan 3 dimensi ni sangat sukar didapati. Kalau sekarang kita dah ada pendedahan. Malahan kita boleh tengok di YouTube Cik Faizal anak-anak muda yang mula eksplorasi mesin mesin. Jadi ada satu lagi yang agak menarik, tapi mungkin kelihatan biasa, tetapi mungkin Cik Faizal boleh kongsikan ni produk yang Cik Faizal sedang pegang ni. Okey, ni ada sejarah dia ni. Sejarah permulaan di mana IKBN Dusun Tua adalah pelopor lah dalam pembuatan facelift ni. Dia untuk apa? Ini kalau boleh saya kongsikan Cik Faizal, yang ini ialah kalau di luar sekarang dia panggil PPE lah, ataupun personal protective equipment. Jadi yang ini kelihatannya seperti biasa. Jadi apa yang uniknya tentang face shield ni, Cik Faizal? Yang uniknya dia buat daripada 3D printing lah. 3D printing? 3D printing jugalah. Jadi dicetak macam tadi? Buat design, kita print 3D printing. Yes, so ini adalah hasil cetakan 3 dimensi. Jadi apakah uniknya kepada Dusun Tua? Unik pada Dusun Tua ini ialah kita beri kepada frontliner kita. PKP 1.0. Jadi ini hasil kerja yang menjadi kita katakan CSR, Corporate Social Responsibility, yang dihasilkan dari Akademi Dusun Tua. Kita sumbangkan kepada frontliners untuk pada PKP yang ke 1.0. Jadi awal 2001 kita PKP 1.0, jadi dihasilkan oleh Akademi Dusun Tua. Jadi yang ini nampak garang di sini. Di hadapan kita ni ada yang garang di hadapan tu, ada kaca tu. Jadi boleh Cik Faizal kalau boleh kita kongsikan. Baik, ini dia. Kalau anda boleh lihat di
skrin. Ini di tangan saya. Okey, okey, ini produk sandblasting lah. Sandblasting contoh produk daripada kementerian untuk diberi kepada Tengku Mahkota Johor. Oh ni? Yes, ini contoh dia. Ini. Contoh daripada sandblasting lah. Kalau anda boleh nampak Untuk pengetahuan jugalah, untuk peralatan sandblasting ni dia tak beli, biasanya kita akan buat sendirilah. Yang ini dihasilkan sendiri Hasilkan sendiri. Peralatan sandblasting kita hasilkan sendiri. Itu kelebihan. Bahan mentah disediakan. Ya. Jadi kita hasilkan. Ini proses dia. yang kita gunakan tadi proses apa ni? Sandblasting. Proses sandblasting. Jadi tembak pasir ya. Pasir. Menggunakan pasir menghasilkan cenderahati yang ini untuk dulu Yang Amat Mulia Tunku Ismail Tengku Mahkota Johor. Tengku Mahkota Johor. Ya, jadi kalau produk-produk macam ni, kalau produk begini, bagaimana untuk masyarakat ataupun rakan-rakan kita di luar sana yang berminat mendapatkan cenderahati seperti gini, untuk boleh ditempah untuk dibeli? Okey, sesiapalah yang berminat untuk menempah ke membuat sesuatu, bolehlah menghubungi cawangan hubungan industri lah untuk tindakan selanjutnya. Jadi boleh hubungi pihak Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara. Jadi boleh hubungi cawangan hubungan industri untuk dapatkan bagaimana pihak-pihak yang boleh menyediakan ni ya. Selain itu kita akan buka kepada orang perseorangan ke, kita akan buka juga. Kalau anda bukan syarikat tetapi juga masih berminat untuk mendapatkan produk-produk dari IKTB Industri Tua, anda juga dialalukan. Dan boleh juga anda melayari ada kedai secara virtual, katalog kita panggil IG Shop, IGSHOPPE. Jadi anda boleh layari laman web portal untuk dapatkan bahan-bahan ataupun produk-produk yang mana mengetengahkan produk-produk dari Tibet, pelajar-pelajar Tibet dan juga pemain-pemain latihan Tibet. Anda boleh dapatkan produk-produk di portal sana. Baik. Jadi bermakna hasil kerja ini boleh dipasarkan, dan juga boleh membantu menjana ekonomi. Bermakna produk-produk ini juga tak mustahil kalau boleh dihasilkan di bukan memerlukan kilang yang besar mungkin. Boleh dihasilkan di rumah. Boleh dihasilkan di rumah. Baik, jadi yang ini adalah secara fizikal. Jadi apakah mungkin kalau anak-anak muda ini tadi boleh untuk menjual idea mereka, bagaimana Cik Faizal? Pandangan Cik Faizal? Pandangan saya tak ada masalah. Tak ada masalah Kalau kita bersama-sama lah. Bersama dengan mereka. Untuk membangunkan sekiranya idea-idea yang terkini, kita boleh bantu dia. Sekiranya dia tak ada peralatan. Tak ada peralatan. Yang penting datang ke situ kita berbincang je. Perbincangan dan juga ada kesungguhan di situ. Baik. Seterusnya. Okey, itu tadi soalan berkenaan ini. Jadi untuk mendalami ataupun untuk menyertai adakah bentuk produk industri ni, Cik Faizal, apa dia, apakah syarat ataupun keperluan untuk menyertai bidang ni di IKTBN Dusun Tua? Okey, secara umumnya kita boleh memohonlah warga-warga yang penting, warga negara Malaysia. Itu yang penting. Yang penting. Itu yang penting. Khusus untuk warga negara Malaysia. Khusus untuk warga Malaysia, lepasan SPM lah. Lepasan SPM. Lepasan SPM, kalau boleh yang mempunyai daya kreativiti. Daya kreativiti, berminat dengan inovasi lah. Kan? Memudahkan kita lah. Selain daripada itu, ianya sukakan aktiviti fizikal. Yang kerja-kerja fizikal? Ya, fizikal, kerja tangan, selain teori lah. Yang sukakan cabaran. Cabaran di luar sana. Anak-anak muda kita percaya yang sukakan cabaran. Dalam tambah kalau dalam waktu PKP ni Cik Faizal, ada yang meluangkan masa untuk nak mengecat, untuk nak buat modifikasi dan sebagainya. Mungkin di sini kita boleh salurkan kreativiti tu, Cik Faizal. Jadi satu lagi sebelum saya terlupa, Cik Faizal. Jadi adakah pengambilan ini hanya terhad kepada Bumi Putra ataupun terbuka kepada semua kaum di Malaysia ni, Cik Faizal? Ini terbuka kepada semua kaum di Malaysia lah. Semua kaum di Malaysia. Memasuki ILKBS. ILKBS kita terbuka kepada semua warga negara Malaysia, tidak kira apa kaum, Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya. Anda boleh
memohon untuk menyertai kami di LKBS dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan. Jadi latar belakang apa lagi personality ni Cik Faizal, kalau Cik Faizal lihat anak-anak muda yang berada di IPD sekarang, dan apakah ekspektasinya untuk latar belakang mereka personality yang sesuai untuk mereka bentuk organisasi ini? Itu yang saya beritahu tadi, yang ada dari kreativiti lah yang paling penting. Betul, kesungguhan. Kesungguhan Okay. Tapi kepada yang kurang kreativiti, itu jangan risau, kita akan bantu anda. Jadi ada tenaga-tenaga pengajar yang pelbagai latar belakang untuk membantu anda mengasah potensi dan juga minat anda. Begitu Ya. Sekiranya anda ada yang saya katakan tadi, anda lah orang yang kita cari, jom masuk IKBNGT. Yes, jadi yang mana betul-betul berminat, yang sudah ada package itu, anda dia lalukan. Yang masih kekurangan, jangan risau, ruang untuk melatih anda masih ada. Jadi apa yang penting tadi yang saya suka nak kaitkan tadi ialah kesungguhan tadi, Cik Faizal. Kesungguhan. Jadi kalau yang bersungguh-sungguh, insyaAllah jadi sesiapa yang berusaha, insyaAllah akan berjaya. Jadi itu antara latar belakang dia. Okey, saya nak kaitkan balik ya Cik Faizal. Jadi apabila masuk belajar, jadi dalam program-program latihan yang Cik Faizal jalankan bersama-sama dengan pelajar ni, adakah ruang-ruang dan juga peluang untuk mereka ini didedahkan dengan apa yang mereka pelajari, didedahkan dengan program-program seperti pertandingan, seperti peluang-peluang kerjaya bersama dengan industri dan sebagainya di reka bentuk produk industri ni? Jadi reka bentuk produk industri ni, produk IBD ni kita ada memasuki pertandingan kemahiran. Ada menyertai? Ya, menyertai kemahiran. Ketika belajar? Ketika belajar lah. Kita bagi peluang kepada pelajar belia-belia ni untuk menyertai pertandingan kemahiran. Di IPD yang uniknya kita pernah memasuki 3 bidang. Tiga bidang kita pernah masuk. Dalam satu masa? Dalam satu yang sebelum-sebelum ni, yang untuk tahun ni kita ada 2 bidang masuk. 2 bidang? Ya. Kita pernah masuk dalam cabinet making. Cabinet making? Cabinet making. CAD mechanical. CAD mechanical. Computer aided design mechanical. Ya, dengan visual merchandising. Visual merchandising. Oh, okey. Visual virtual or visual? Visual. Mana visually visual merchandising. Kita ada. Baik. Itu adalah 3 yang biasa kita masuklah. Setiap tahun kita masuk. Untuk tahun ini juga kita akan telah mengantar peserta juga dalam bidang cabinet making dan juga CAD mechanical. Termasuk juga pengajar. Pengajar juga melibatkan diri dalam pertandingan. Jadi bukan hanya pelajar yang didedahkan, tetapi juga pengajar juga diberi cabaran. Ya. Diberi cabaran untuk menyertai pertandingan-pertandingan. Ya. Selain daripada itu, pelajar juga terlibat dengan projek-projek inovasi. Projek inovasi yang kita akan bertanding. Inovasi yang untuk di pertandingan, yang tadi untuk pertandingan kemahiran. Ya. Yang itu untuk kemahiran mereka. Kemahiran. Yang ini untuk inovasi. Jadi menghasilkan penambahbaikan kepada produk-produk. Ya, sesuatu yang unik lah orang cakap daripada yang lain, kita akan pertandingan lah. Untuk tahun ni kita pernah hantar dekat inovasi sains, inovasi Selangor. Inovasi Selangor. Kita biasa setiap tahun kita masuk untuk inovasi. Di bawah Kerajaan Negeri Selangor ada menganjurkan pertandingan inovasi. Jadi kita antara di Aktivitas Dusun 2 di IPD antara peserta. Wow. Jadi itu di peringkat negeri, Cik Faizal. Jadi kalau tak silap kita ada dengar dalam siri yang lepas kita ada ideas. Yes. Ya, ideas yang di bawah Cik Syah Syah Rizwan ya. Jadi adakah kita ni di Dusun Tua juga terlibat di situ? IPD memang terlibat. Terlibat sebab student-student kita memang berminat menyertai benda-benda macam tu lah. Jadi mana ada ruang dan peluang dengan pendedahan kepada pertandingan. Ya, pertandingan. Pertandingan dan juga sama ada kemahiran dan juga inovasi. Ini ada peluang untuk para pelajar. Ia bukan apa, ia untuk mengasah bakat pada pelajar tersebut lah. Selain mendapat keyakinan diri. Jadi untuk pelajar. Bakat dan juga keyakinan. Jadi kadang-kadang kalau kita tak lakukan sendiri, jadi kita mungkin kurang pengalaman di situ. Jadi mana kalau dia kata kalau dia panggil kalau konflik
So create karakter lah. Jadi kita bagi pendedahan kepada pelajar, kita bagi peluang dan ruang untuk dia berkarya di situ. Jadi kepada anak-anak muda di luar sana, ini adalah canvas anda. Mana kalau yang sukakan kesenian dan juga reka bentuk teknologi, anda dialalukan untuk yang ini. Baik, jadi seterusnya, apakah harapan Cik Faizal untuk para belia ni dalam bidang IPD ni, reka bentuk produk industri ni, dalam ILKBS, IKBN dan juga di BBKB ni? Okey, harapan saya lah untuk saya untuk IKBN di situ, LKBA dan BBKB lah. Harapan ni akan bidang ni akan terus berkembang lah. Berkembang dengan teknologi kita pada masa kini lah. Selain itu meningkatkanlah kursus-kursus pengajar untuk kemahiran yang lebih mendalam lagi. Jadi ada peningkatan teknologi. Ya, peningkatan teknologi. Jadi kita perlukan kursus-kursus yang berteknologi lah untuk tenaga pengajar, untuk mengajar pelajar-pelajar yang akan datang. So untuk anak-anak muda di luar sana. Jadi mana untuk perkembangan reka bentuk produk industri ini kepada negara, bagaimana ia menyumbang untuk janaan ekonomi untuk jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Jadi untuk sesi kita pada hari ini, Cik Faizal, jadi kita hari ini kita bersiaran di bawah segmen kapsul kemahiran belia, kapsul kemahiran ILKBS 2020. Jadi dalam ruang dan peluang yang kita ada hari ini, Cik Faizal, saya sendiri bukan senang kalau nak duduk semeja dengan Cik Faizal. Rasanya tambah pula dalam pandemik ni sudah hampir 2 tahun, Cik Faizal, hampir 2 tahun. Susah kalau nak duduk minum semeja mengetih bersama. Tapi jadi hari ini kita ada ruang dan peluang di sini. Bagaimana pandangan Cik Faizal dengan aktiviti ataupun platform yang disediakan seperti di kapsul ini? Pendapat saya lah, kita boleh berkongsi cerita bersama netizen, apa yang boleh kita bentangkan, apa boleh kita ceritakan IPD dalam bidang IPD untuk menjanakan ekonomi para pelajar yang memasuki nanti. Baik, jadi ini adalah ruang dan peluang. Terima kasih Cik Faizal sebab anda bersama dengan kami berkongsi maklumat kepada anda yang berada di luar sana. Sekali lagi juga seperti biasa kita harapkan anda semua bantu kami dengan like dan share siaran ini kepada semua rakan-rakan. Kalau kita boleh lihat di sini, kita ada juga Cik Faizal, kita ada rakan-rakan Cik Ismail Talib. Yang ini Ismail, terima kasih. Duro Zaika, Rahman Ismail. Yang ini kalau ni kita boleh rakan-rakan kita yang sudah bersara tetapi kembali bersama dengan kita. Baik, jangan lupa, terima kasih. Oh ya, kita ada Juwin dan juga Yasmi Adri Port Denzek. Port Denzek ni orang jauh juga ni. Terima kasih bersama dengan kami. Yusfa Rizal, terima kasih. Kita ada Aisyah Suwaibah, kita ada Ikhwan, kita ada Lurun Nikisha, kita ada Syamsul Salam, terima kasih. Ragini A. Promol, terima kasih kepada rakan-rakan yang berada di talian untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Kalau kita ada, sebelum kita ke segmen seterusnya untuk sesi soalan dari koleksi, soalan-soalan dari penonton-penonton. Jadi apa kata, kita ada lagi satu, kita ada satu lagi video untuk kita kongsikan bersama dengan anda di talian. Jadi kita beri ruang dan peluang untuk tayangan video yang
Baik. Baik, kita kembali ke mini studio Alkitab Indusun Tua. Untuk program kita hari ini, Kapsul Kemahiran ILKBS siri keempat 2021. Terima kasih kepada anda semua yang masih berada di talian bersama-sama dengan kami. Terima kasih kepada semua. Jadi, kalau tadi kita sudah bersama mengupas tentang tajuk kita hari ini bersama dengan Cik Fazarul Zaman Ahmad Syahrudin, tenaga pakar negara juga bersama dengan kita. Jadi nampaknya apa yang kita bincang tadi Cik Faizal apa yang kita kupaskan bersama tadi, nampaknya ramai yang dah mula faham tentang apa yang kita sampaikan, dan juga insya-Allah mungkin kita boleh kupas lagi dalam segmen ataupun siri-siri yang lain yang kita ada. Jadi insya-Allah ruang dan peluang. Sebelum kita pergi ke segmen yang lain Cik Faizal. Jadi dalam keadaan sekarang ramai orang kehilangan pekerjaan Cik Faizal. Ramai orang kehilangan pekerjaan, jadi terumbang-ambing. Jadi apa yang kita boleh kongsikan di sini Cik Faizal di luar sana, sebenarnya masih ada ruang-ruang dan peluang untuk dapatkan pekerjaan, terutama dalam bidang teknikal ni Cik Faizal. Jadi mungkin Cik Faizal ada rakan-rakan yang di industri yang memerlukan, boleh ke hadapan, seperti mana yang kami di IKTB Indusun Tua juga menerima banyak sebenarnya permintaan dari rakan-rakan industri untuk pekerja-pekerja dalam industri. Namun apa yang penting ialah mereka ini perlu package, perlu ada package yang diperlukan oleh pihak industri. Jadi kepada anda yang di luar sana yang mungkin terkesan untuk pekerjaan, anda boleh layari page Facebook rasmi IKTB Indusun Tua, www.facebook.com/IKTB Indusun Tua, untuk dapatkan maklumat-maklumat tentang pendidikan, latihan dan juga pekerjaan. Seperti mana yang Puan Dalila ada maklumkan tadi, kita ada program-program yang menyediakan latihan dan pekerjaan. Kalau dulu kita panggil train and place, tapi dalam keadaan sekarang kita ada pendekatan yang 360 darjah kita pusingkan. Jadi mana kita letakkan dulu dan kita latihkan kemudian. Jadi ini antara kaedah-kaedah latihan yang kita cuba terapkan untuk membantu anak-anak muda di luar sana. Jadi juga kita ingin kongsikan yang pengambilan ataupun permohonan untuk kemasukan, permohonan pengambilan untuk sesi Julai 2021, kalau dikirakan melalui UPU online. Jadi untuk yang UPU online telah pun ditutup, namun kita masih buka untuk permohonan ke kursus-kursus yang kita tawarkan, terutama yang kursus yang kita bawakan hari ini adalah bentuk produk industri. Jadi jika anda ada soalan ataupun kemuskilan, anda boleh juga hantar mesej di page Facebook atau hubungi WhatsApp kami. WhatsApp IKTB Indusun Tua di 018 916 4014. 018 916 4014. Jadi ini antara maklumat-maklumat yang boleh kita kongsikan bersama. Jadi jangan lupa like juga page rasmi IKTB Indusun Tua, page ILKBS dan juga page Kementerian Belia dan Sukan KBS. Jadi nampaknya